وفخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Assalamualaikum, dah bagi tahu dah dekat kelas. Kat Kak Syahini. Tapi itulah tak tahu awak betul tak masuk juga. Sana. Assalamualaikum sahabat Google Meet. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam, Zah, clear. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kitab Jauhar Al-Mahbub, pemberian yang paling indah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan kepada kita melalui ilmu yang diberi nama Jauhar Al-Mahbub, iaitu bermaksud pemberian jauhar ni intan permata. Intan permata untuk munabi hatil qulub, sebagai penawar hati kita. Maka pemberian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan fadail, kelebihan sallallahu alaihi wasallam. Yang kata kita belajar ni, walau sejauh mana, setinggi mana kita belajar, namun kita tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis, kerana ia adalah sumber bagi segala ilmu. Dan ada orang tanya, ada orang tanya ada buku kitab dah lagi ni. Tak bawa no, tak ada dah. Tak ada, kena order lain tu. Kadang bila kita order bulan depan, orang tu tak main. Okey. Ada satu pengumuman di sini yang mana insya-Allah setiap hari Khamis saya baca kitab di Surau Nur Hidayah, kitab 10 sahabat dijamin syurga. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, inayah dan limpah kurnianya, telah pun khatam, dan cadangan untuk kita membaca kitab baru, iaitu kisah tentang Ummahatul Mukminin, iaitu sahabat, ibu-ibu kepada orang-orang beriman. Apa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca tentang kisah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak buka satu lagi, hari ni hari terakhir dah, saya dimaklumkan hari ni hari terakhir. Siapa yang nak order lagi kitab tu, cari boleh pergi jumpa Ju, dia di ujung tu, tudung biru manis menawan. Sekali lagi pergi dekat dia, bagi nama dan nombor telefon sekali, untuk nak buat tempahan kitab Ummahatul Mukminin, kisah tentang isteri. Saya kata kita ni mungkin hampir wajib untuk meneladani sifat sabar mereka, tawaduknya mereka, qanaahnya mereka, redanya mereka dalam menjalani kehidupan, menjadi seorang yang disebut sebagai an-nisa hiwarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka itu tidak juga terkecuali daripada sifat cemburu sesama sendiri. Apabila merasakan Rasulullah melebihi isteri itu, melebihi isteri ini, insya-Allah taala kita cuba meneladani sifat mereka, bagaimana mereka menguruskan rasa cemburu mereka kepada madu-madu mereka. Manalah nak tahu, andainya kita dimadu lebih daripada 1, 2, 3, mungkin ke-4, wallahu a'lam. Siapa nak tahu nasib kita ni, no? Baik. Jadi boleh sekali lagi bagi nama dekat dia, bagi nama dekat dia. Kalau nak bayar cengkeram dulu pun bagus. Lebih baik bayar cengkeram daripada duk mengeram saja.
Baik. Jadi kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Al-Jawharul Mahfuz, iaitu muka surat 129. Bawah sekali. Kata Zuhri. Betul? Okey, alhamdulillah. Kitab yang baru, siapa yang kitab baru muka surat 156. Siapa kitab baru muka surat 156. Yang mana yang tadi main pesan anak kita tu, insya-Allah. Naju kalau ada bulan depan bawa satu nak. Boleh bagi nama dekat dia dengan nombor telefon. Bagi nama dengan nombor telefon dia nanti dia akan telefon tapi bagi sebab kita nak kesan orang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Zuhri, tiada aku tinggal membaca akan dia masa aku dengar akan dia daripada Anas radhiyallahu anhu. Dan kata Anas, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita apa ni? Okey, kena patah balik. Pada bulan yang lalu kita telah membaca di antara bukan hari-hari. Setahun ada 2 kali. Pertama raya puasa yang pertama, yang kedua raya haji yang pertama. Yang kedua raya ketiga tak dikira. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam baca apa ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kalau kita nak sambung dengan biyadihil khair. Apa yang akan Allah Ta'ala bagi? Sebanyak mana? 100 kali sebelum sembahyang raya. Okey. Apabila disebutkan di sini secara umum, 400 kali sebelum sembahyang raya. Bermakna bermula daripada maghrib sebelum hari raya. 1 Syawal bermula daripada maghrib 29 Ramadan. Tidak. Kita buka puasa pada hari terakhir. Kemudian maghrib itu dah dipanggil satu Syawal. Kita dah boleh membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita tak boleh nak sekali arun 400 kali. Wasallam baginya dan nescaya dikahwinkan. Dia nak berkahwin. Dikahwinkan dia akan Allah Ta'ala dengan 400 hurul ain. Okey, baik. Hurul ain ini adalah satu nama, gelaran atau kita panggil ganti nama atau kunyah bagi anak-anak bidadari syurga. Disebutkan dengan nama hur. Hur di sini ialah buluan halus. Bulu-bulu halus. Nak cerita mereka tu punya cantik, hurul ain ni, anak bidadari. Bertebaran dalam syurga, melayang-layang. Macam kita tengok ada satu bulu daripada pokok kaktus ataupun ayam duk terbang bulat. Cantik berterbangan, berkemutih di dalam surga. Ain bermaksud penyejuk mata yang memandang. Kalau lelaki dikahwinkan, makna dia milik mereka. Milik mereka boleh guna sesuka hati. Kalau perempuan mendapat juga hurul ain tapi bukan dikahwinkan, dimiliki. Suruhlah dia buat apa? Nak suruh pijit jari seorang sebiji pun tak apa.
hang picit jari drinking, hang picit jari manis 10 jari tu, suruh seorang satu, hang picit kaki. Ni nak picit pun dia dah cari orang. Panggil nak main ditunjuk-tunjuk sikit sudah. Nah, kadang-kadang dia picit kita tangan pegang handphone. Kita ni abang tunjuk lah sikit. Tang betul tu ambil aku sakit sangat. Saya tunjuk mata tengok handphone, sebelah lagi dia tekan. Lepas tu dia tunjuk ikut sekarang sudah lah. Sudah kan? Kira nak sudah. Dapat 400 hurul ain. Masya-Allah. Baca 400. Baca 400 kali. Dan dia kata perumpamaan ia seperti merdeka 100 orang saya. Pahala besar. Seperti memerdekakan 100 orang saya. Saya di sini itu hamba. Dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat. Diperbuat baginya beberapa dusun. Dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu hingga hari kiamat. Dah disediakan satu dusun di dalam surga. Siap ditanam. Siap ditanam. Tak payah duk berkeli dah. Nak ambil ni sempadan tanah siapa. Mana geran dia. Lah ni kita kadang beli tanah pun. Beli tanah dah berapa harga. Punya mahal. Kemudian nak pergi tukar nama. Dah berapa mahal. Ambil tempoh. Kemudian tak boleh pergi tukar nama sendiri-sendiri lagu tu. Kena guna lawyer pula. Dah bayar pula dekat lawyer. Kadang-kadang dapat mail dekat kita. Bangkit pula mai waris lain. Dijanjikan oleh Nabi SAW. Ada siap satu kebun di dalam surga. Dan kebun itu telah pun ditanam oleh para malaikat pohon-pohon kayu. Ini buah-buahan yang terpilih. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala jazaa'an bima kanu yang malun, sebagai balasan dengan apa yang kamu kerjakan. Balasan. Nak kata Allah terkaya. Dia bagi seorang satu. Kita fikir tu seramai-ramai manusia kalau pakai ada kebun tu, siapalah nak beli? Kan? Tak payah membeli. Bukan tempat berniaga. Tempat di sana tempat bersuka. Tempat berseronok suka. Orang tak kerja dah di sana. Orang duduk saja kaya raya. Kalau kata di dunia ni kita duduk saja hayun kaki sepanjang hidup, jadilah mak jenin. Perangan saja apa pun tak ada. Kata Zuhri. Okey, Zuhri ni siapa? Zuhri ni nama sebenar dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Nama dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Yang mana dia adalah tabi'in. Zuhri. Zuhri. Kenapa nama Zuhri itu? Zuhri itu adalah satu tempat. Dia dilahirkan di satu tempat yang bernama Zuhri. Jadi dia pun nama tempat. Maka dia dilakabkan ataupun diberi kunyah, digelar dengan nama tempat dia. Tempat kelahiran dia. Siapa dia ni? Dia anak kepada Imam Muslim. Bila sebut Imam Muslim, baru tergambar di fikiran kita. Siapa dia Imam Muslim tu? Periwayat hadis sahih yang selalu digandingkan juga di antara yang meriwayatkan hadis, ambil daripada ayah dia, lalu di kat ni kita tengok mak. Tengok mak. Dipanggil tabi'in. Pasal apa? Dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya sempat berjumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik tinggal kat hadis ni. Aku dengar Rasulullah kata, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali sebelum sembahyang raya,
maka Allah Ta'ala akan kahwinkan dia dengan 400 orang hurul ain, yani anak bidadari syurga. Dan bagi perempuan pula Allah Ta'ala akan bagi kepada dia hak milik kekal, iaitu memiliki 400 hurul ain untuk menjadi pelayannya sampai bila-bila. Bukan itu saja, mereka juga diberi tanah kebun di dalam syurga yang ditanam siap oleh para malaikat, iaitu pohon-pohon kayu yang berbagai jenis, bermacam-macam jenis. Jadi kata Zuhri, aku apabila dengar hadis yang dibacakan oleh yang telah pun ditulis oleh bapanya, kata Zuhri, kata kita macam mana? Kita yang tak pernah riwayat apa-apa hadis, baca hadis pun tak berapa nak habis. Jadi alangkah baiknya jika kita pun terus mengambil. Hari ni kita dapat, mulai tahun ni tak berapa hari dah pun nak kaya pun. Mengikut umur kita hari ni, kata saya ni 51 tahun. Apa tahun lagi lah nak kaya, entah tak ada jumpa. Entah tak ada jumpa. Kadang aku kaya ni tak apa lah. Macam hadis yang dibaca oleh Imam Anas bin Malik, dia tak mati. Tak ada lapak. Tak ada lapak. Berapa hari sangat lah lagi. Ini dia duk kira duit raya anak dia siapa nak bagi kau ni, bagi banyak mana kau ni, bagi sikit. Kita kira Allah Ta'ala nak bagi ni duit raya Allah Ta'ala ni. Untuk Zuhri dia kata kepada Sayyidina Anas, aku lepas tangan bagi tahu aku ayat tu, aku tak pernah tinggal. Aku tak pernah tinggal. Lepas tu kata Anas menjawab kata-kata daripada Zuhri, tidak aku tinggalkan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku pun macam tu. Aku ni dengar Rasulullah baca sendiri dekat aku ayat ni, maka aku tak pernah tinggal sampailah. Macam mana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang mungkin tak pernah baca? Sebanyak 400 kali, mungkin sekali dua kita bacalah. Dengan sebab kan dia baca lepas sembahyang kan? Dia baca lepas sembahyang 10 kali disunatkan membaca setiap kali lepas solat fardu. Kalimah tu kalimah berat tu. Kalimah berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harga dia tinggi, besar, sebab dia menceritakan tentang kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Asmaul Husna. Itu kalimah-kalimah dia. Okey, baik. Dan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya dengan mengerjakan ibadah, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Ini kata Abi Umamah pula. Abi Umamah ni dia kalau tabi'in tak sempat jumpa dengan sahabat, tapi sempat berjumpa dengan orang yang pernah berguru dengan sahabat. Itu tabi'in. Kemudian diikuti dengan tabi'in. Tabi'at kita ni bertabi'at. Okey, yang ni yang disebut Abi Umamah ni adalah sahabat yang berjumpa terus dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita tentang Abi Umamah ni. Saya bagi tahu, saya pernah cerita tentang Abi Umamah ni ataupun nama dia yang paling masyhur Jabir. Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu, yang mana ketika Rasulullah bertemu dengan dia, yang Rasulullah boleh baik dengan dia, dengan sahabat-sahabat yang kalau nak dekat dengan Rasulullah, sahabat tu yang sentiasa hatinya tergantung di masjid. Serta tentang Abi Umamah ni, dia hidup dalam hutang. Dia hidup dalam hutang. Hutang yang banyak. Kerana kemiskinan, maka dia hidup dalam hutang. Miskinlah.
Nak berbelanja bila tak ada pergi berhutang. Tak boleh bayar, tak cukup, nak bayar pun hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Dan akhirnya bila mana duduk dalam keadaan hutang ni mengakibatkan kita dalam kemurungan. Jadi pasal apa? Nak tengok muka orang malu. Bila malam susah hati tak boleh tidur. Bila main siang takut orang kejar kita, orang cari kita minta hutang. Itu yang berlaku kepada Abi Umamah. Jadi Abi Umamah ni Rasulullah mendapati dia di antara sahabat yang apabila waktu subuh, selesai subuh, dia takkan pulang ke rumah. Takkan balik ke rumah. Dia akan duduk iktikaf dalam masjid. Kalau kata bulan Ramadan memang Hilang pula. Hilang pula kamu. Hilang pula. Hilang pula. Kamu guna apa kamu? Assalamualaikum Kak Mah. Semua line tak elok ke? Rasanya lain ustazah ada kot. Betul lah. Tak ada suara ustazah pun tak dengar pun.
Betul lah Kak Ina. Lain ustazah ni no. Pasal ustazah sebab dia kata kalau akhir kan. Itulah. Tak kena kau tak urus semua tengok macam mana. Okay. Kak Ina. Kena. Tu Okey. Okey. Internet no, internet yang jadi dulu ni. Saya tak jadi internet yang jadi. Salah internet sebenarnya. Baik, nanti kita beli baru nak besar-besar tu. Maaf atas kegagalan saya. Okey, kita kembali kepada kisah tentang Abi Umamah radhiyallahu an. Yang mana lepas daripada tu kata Nabi SAW, bukanlah nak selesai hutang tu secara serta-merta, tapi ambil masalah. Nah, kita berhutang kan nak dibayar serta-merta. Dengan bacaan ayat tersebut bukan dia nak main berketik-ketik bongkar emas, nah, tapi sikit-sikit lah maka selesai. Tapi adalah penawar dia. Apa kata Abi Umamah? Barang siapa menghidupkan 2 malam pada hari raya, yang ni raya puasa dan raya haji, menghidupkan maksud dia bangun solat malam dengan mengerjakan ibadah. Ibadah di sini dia tak khususkan untuk semayang saja. Sama ada kan kalau kata malam raya kita disunatkan membaca takbir ataupun kita baca ayat yang telah pun ditinggalkan oleh Anas radhiyallahu an. Dia kata tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Hatinya tidak akan mati, hatinya akan terus hidup. Pada hari apa? Hari kiamat. Hari yang dimatikan segala hati ialah hari kiamat. Nah, hati yang dimatikan. Kenapa disebut hati dimatikan pada hari kiamat? Orang tak ada hati dah. Nah, ketika berlakunya huru-hara kiamat, orang tak ada hati dah. Si ibu akan lari meninggalkan anaknya. Sahabat tak akan kenal dengan sahabatnya yang lain. Anak tak kenal pak, saudara tak kenal saudara. Masing-masing tinggal mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Tapi bagi orang yang sentiasa menghidupkan di antara 2 malam hari raya itu, maka ianya akan memperolehi hati pada hari yang dimatikan segala hati. Kemudian riwayat Bazar, barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5. Ni ada 5 malam. Ada 5 malam dia kata. Siapa yang bangkit sembahyang tahajud ataupun beribadah di antara salah satu daripada 5 malam tersebut, ataupun istiqamah pada 5 malam tersebut, wajib baginya syurga. Kalau wajib baginya syurga, maka haram baginya neraka. Apa dia? Malam pertama, tulis nombor 1, garis di bawah, malam tarwiyah. Malam tarwiyah. Apa dia malam tarwiyah ini? Iaitu malam 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah kan kita akan berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah, atau kita panggil sunat apa? Sunat Arafah. Tapi barang siapa yang beribadah pada malam tarwiyah, malam 9 Zulhijjah. Malam 9 Zulhijjah. Iaitu malam ke-8 dia kata. Malam ke-8 daripada bulan haji, malam. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, malam Arafah, malam 9 Zulhijjah. Dan yang ketiga, malam hari raya. 2 hari raya apa dia? Malam raya puasa ataupun malam raya haji. Yang keempat, malam nisfu. Yang kelima, malam nisfu Syaban. Saya ulang balik. Pertama malam tarwiyah, ini malam 8 Zulhijjah. Yang kedua malam Arafah, malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga malam Aidil Adha. Yang keempat malam Aidil Fitri. Dan malam yang kelima malam nisfu Syaban. Apa yang akan diperolehi? Kata Nabi SAW, wajib baginya syurga. Dia haram baginya neraka. Kalau ditakdirkan kita mati pada keesokan harinya atau mati pada bulannya sebelum kita memperbaharui dosa-dosa yang pernah kita buat, maka kita akan wajib ke syurga. Kan senang nak dapat syurga Allah ni.
Dan seorang-seorang pada menghidupkan malam itu sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh jemaah. Pun jadilah. Kalau kata tak boleh nak buat ibadah sepanjang malam tu, memadailah dengan istiqamah isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Berjemaah ni jangan bayangkan hanya pergi ke masjid saja dapat jemaah. Dalam rumah juga kita dapat berjemaah. Mungkin perempuan sama perempuan, ataupun anak lelaki dengan ibunya, ataupun adik lelaki dengan kakaknya. Janji melebihi daripada seorang dapat pahala berjemaah. Tapi kita ni pasal bab berjemaah dalam ahli keluarga kita ni, hak yang tu masuk dalam bilik dia sembahyang. Hak yang ni masuk dalam bilik dia sembahyang seorang-seorang. Jadi itu menyebabkan kita terlepas daripada pahala yang cukup besar yang mana Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang berjemaah. Dan barang siapa berjalan ziarah kepada kubur bapanya, ini cerita tentang ziarah kubur, atau ibunya pada hari raya. Satu ketika dulu ada keluar satu fatwa, jangan pergi ziarah kubur pada hari raya. Sebab hari raya tu hari ziarah orang, bukan ziarah kubur. Ada hadis yang membolehkan kita untuk berziarah kubur pada hari raya. Apa dia nak bagi dia kata? Barang siapa berjalan ziarah pada kubur bapanya atau ibunya pada hari raya di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu akan satu kebajikan. Tiap-tiap langkah dia berjalan masuk ke tanah perkuburan itu satu langkah kebajikan. Dan diberikan pahala kebajikan itu untuk si mati. Dan barang siapa mengucuk akan kepala dua ibu bapanya, yang masih hidup, kucuk di kepala. Okey, bila disebut kucuk di kepala ni adalah bahagian sama ada bahagian depan kepala ni tang ada anak rambut ataupun pada bahagian dahi. Kucuk pada bahagian dahi. Salam dengan dia, cium pipi kiri kanan dan diakhiri dengan dahi. Cara bersalam dengan kedua ibu bapa. Siapa yang masih ada kedua ibu bapa belum lagi terlewat nak ambil pahala apa yang paling besar. Kenapa dikucuk pada dahi? Di situ pada dahi itu terletaknya satu organ yang paling mahal, akal. Dengan akal itulah dia didik kita, dia membesarkan kita, dia bagi pendidikan pelajaran ilmu kepada kita, dia bagi kasih sayang kepada kita, dia korbankan segalanya dengan akal. Kucuk dahi. Kucuk di dahi ataupun di kepala dia. Apa yang akan Allah Ta'ala beri padanya? Kalau tidak pun balik abang ke anak-anak. Anak saya mau sayang tanih. Abang tanih dapat pahala. Okey. Apa dia yang dia kata nak? Memuliakan dia sebenarnya. Dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan muliakan. Okey, kita tengok. Macam mana Allah Ta'ala muliakan makhluk manusia. Allah Ta'ala memuliakan makhluk manusia dengan mengangkat darjat mereka. Diangkatnya darjat mereka setinggi-tinggi darjat dan diperolehi pada mereka itu sebagai perolehan yang cukup tinggi. Apa dia? Syurga. Jannatu adn. Jannatu na'im. Banyaklah nama syurga. Dan lagi dia kata, barang siapa yang menghinakan orang fakir. Ini pandang hina, ni hari raya. Tengok orang miskin, tak suka, pandang hina kepada orang miskin. Dihinakan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dan tiada akan menilik akan dia. Allah Ta'ala tak pandang langsung. Bila mana Allah Ta'ala tak pandang langsung, manalah nak main rahmat untuk ke syurga. Kemudian dan barang siapa dan yakut dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga, insya-Allah Ta'ala. Dan barang siapa kembali daripada tempat sembahyang kepada tempat kediamannya dengan khusyuk dan ketetapan, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan. Kembali daripada tempat sembahyang, kita pergi sembahyang di masjid, kita balik ke rumah dengan rasa
khusyuk, yang ni dan tawaduk, penuh rasa sampai tak dan turun masjid dia nak kata ke orang. Menyeru akan dia oleh Tuhannya. Tiadalah engkau malu, tiadakah engkau malu daripada aku, orang tak malu ke? Baru turun masjid jangan nak kata ke orang. Aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kalimah kasih sayang, sedangkan engkau menjauhkan diri daripada aku. Hamba maksiat, aku tengok orang dengan kasih sayang, kata Allah. Taubat olehmu kepadaku, hai hambaku. Aku ampunkan bagimu akan dosa kamu, dan aku jadikan dikau kekasihku dan kekasih malaikatku. Mintalah ampun padaku, dia kata. Aku akan jadikan engkau kekasihku dan kekasih para malaikatku. Satu lagi dia kata, dan barang siapa meluaskan akan dirinya dan ahli atas ahlinya pada hari raya. Apa ni maksud meluaskan? Melapangkan. Maksudnya apa yang dia melapangkan pada dirinya? Dah? Melapangkan hatinya, menyenangkan hatinya. Tak usah duk bijak sangatlah. Cerita pasal rendang hangit atas dapur tu pasal terlena. Nah, ataupun melapangkan ahli keluarganya, bagi kesenangan pada ahli keluarganya, baginya Allah Ta'ala akan bukakan kepada pintunya pintu kekayaan. Ini orang mahu dengar kata nak kaya. Tapi pasal apa tak kaya-kaya? Tunggulah Allah Ta'ala kan nak bagi kita kaya di dunia ni dah. Dia akan bagi kita kaya tapi di akhirat nanti. Dan ditutupkan daripadanya akan pintu kepapaan. InsyaAllah dijamin oleh Allah kita tidak akan lagi ada 2-3 balang berhulu perak tu, bermakna kita mewah sangatlah makan. Awak berhulu tu sampai naik gulat, tak ada siapa nak makan. Tu hang kaya sangat. Okey, mau'izah. Apa dia mau'izah? Ini satu pengajaran dan i'tibar. Kita diajar dengan kata-kata hukama. Hukama di sini ialah qadhi. Tulis itu qadhi. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, kalau jadi qadhi ni bukan bagi nikah orang saja. Kalau jadi qadhi ni yang menjatuhkan hukum, yang memberi fatwa, itu adalah qadhi. Zaman kita lah ni qadhi tu kerja dia bagi nikah orang je. Lain dia tak boleh buat. Tapi zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, hukama itu ialah yang memberi fatwa, yang menjatuhkan hukuman, yang menikah kahwinkan orang. Itu dikatakan qadhi, hukama. Bermula hikmah pada hari raya itu, kenapa Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hari raya? Apa hikmah dia? Dia kata, mengingatkan hamba bagi akhirat. Supaya dia nak suruh kita ni ingat tentang akhirat, ingat tentang mati. Dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Apa perbandingan dia? Maka tak kala lalu Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seorang telah lalulah dunianya dan datang akhiratnya. Kita fikir macam ni. Perumpamaan kata hukama, Ramadan itu ialah dunia yang kita cari pahala, yang kita kumpul pahala. Dalamnya ada puasa, di dalamnya ada qiraatul Quran, yakni bacaan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan diraihkan dengan Al-Quran? Kerana mengambil sempena Al-Quran mula-mula diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kita sahabat kita yang mana dia akan menemani kita awal-awal kematian. Dia dah ada dekat kita. Berupa dengan wajah yang cantik, indah menawan, duduk dekat kita. Ditanya, siapa kamu? Aku Al-Quran. Yang kata, Al-Quran akan datang di alam barzakh membawa syafaat. Kemudian bila dimasukkan ke dalam lahat, dia dah ada. Tunggu dia. Kemudian datang Munkar dan Nakir nak bersoal jawab. Dia nanti kata kepada Munkar dan Nakir,
Nah, jangan kau soalkan si Fulan bin si Fulan. Hang siapa tanya munkar dan nakir? Aku Al-Quran yang dibacakan. Maka aku datang. Jangan ditanya padanya tapi tanya pada aku. Itu dikatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka Ramadan itu dianggap sebagai dunia. Sementara Syawal adalah akhirat. Habis kita melalui tempoh ibadat di dunia, kita akan memperolehi satu kemenangan, satu kebahagiaan apabila datangnya hari raya. Tua-tua kita ni pun seronok jugalah kalau kata nak sebut pasal raya, seronok juga kan. Kalau tak seronok dia tak beli ke raya berbalang-balang. Betul tak? Seronok jugalah. Cari baju raya warna 3 pasang, cari tudung, cari kasut, cari beg tangan. Betul tak? Kan dia kata tua-tua dah tak sudut beli apa dah. Tapi mau jugalah. Kalau hampa beli aku ambil. Kalau hampa tak beli aku tak kata apa. Tapi mau jugalah kan. Kegembiraan yang ada dia kata. Kegembiraan itu dianggap sebagai akhirat oleh kerana kita beribadah sepanjang Ramadan. Dan apabila melihat bulan Syawal menangis tengah manusia. Okey, pada malam raya bila dialunkan takbir raya, biasanya kita hati rasa sayu, sedih sebab lalu Ramadan dan lupa kelebihannya. Sebab Ramadan ni dah tinggal kita tak tahu adakah kita akan bertemu dengan dia dengan kelebihan pahala yang berganda lagi. Dan suka setengah manusia seronok sangat sebab tiada lagi pintu berlapar. Tak payah berlapar dah, start esok boleh makan dah sampai terpam dengan makan. Demikianlah dia kata orang. Akan datang satu nikmat yang lebih apabila hadirnya Syawal bagi orang mati. Dan setengah orang mati lagi sedih sebab akan dimulakan semula dengan azab-azab kubur. Dihentikan azab kubur sepanjang Ramadan. Dan apabila mendengar akan bedil, tembakan dulu punya raya, mereka akan bunyi suara bedil, tembakan. Orang tak tembak Allah ni, sekali kita perang. Lah ni daripada tembak apa? Tembak merecun sampai tak tahu raya apa pun merecun bunyi. Atau suara buk, yakni bunyinya yang ditiup pada hari raya. Ni dia nak cerita tentang tempat-tempat yang meraihkan Syawal dengan cara yang berbeza-beza. Ada tempat dibunyikan tembakan ke langit, tanda satu Syawal. Ada tempat dibunyikan satu tiupan macam serunai. Ada tempat yang dulu tabuh kan? Di masjid dia nanti katok tabuh, orang panggil tabuh. Tabuh kan balon? Beduk. Beduk. Tanda masuk satu Syawal, kata raya kan, dia ketuk ketong. Berapa kali saya tak tahulah. Dia kan tanya Tok Syed dulu, ni tak ada dah. Dia tiap-tiap masjid semua nanti ada beduk tu kan. Kan dia nanti ada satu kayu dia katok, nak masuk waktu solat dia katok bunyi kan. Dan ni tak ada dah kan. Dan ni kita ada jam teng jam tu bunyi. Orang kampung tak dengar juga. Kemudian muazzin azan dengar. Dia pun tak main juga. Hang bunyilah apa pun. Kalau dia tak mau main tu, dia tak main juga. Okey, dia kata. Maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala Israfil. Ingatlah dia kata. Dengar bunyi tiupan ataupun bunyi beduk tu. Isyarat seperti mana bunyi tiupan panggilan daripada malaikat Israfil akan hadirnya kiamat. Mana dia macam ni hikmah. Kalau hampa nak meraihkan hari raya, tak usah seronok sangat. Ikat beduk dah berbunyi. Tanda kiamat dah muncul. Taklah seronok sangat. Yang ni maktuk pergi beli mercun bola. Suruh cucu hampa main mercun bagi meriah sikit. Merepek. Dan apabila engkau dengar akan seru kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan seru hari kiamat. Berkata Israfil di atas batu Sakhra Baitul Maqdis, hai segala tulang yang hancur-hancur, dan hai segala kulit yang pecah-pecah, hai segala bulu yang gugur, diperkenankan olehmu bagi melentangkan atas Tuhan yang Rahman seperti firman-Nya. Ini seruan daripada malaikat Israfil di atas batu Sakhra. Batu Sakhra ni batu yang
terapung ketika mana nak mengikut Nabi SAW nak Isra Mi'raj. Nah, apa yang kata Israfil ni? Dia menyeru kepada tulang-tulang yang hancur. Orang yang dah mati, yang dah hancur, dan segala kulit yang pecah, yang dah berderai kulit, dan segala bulu yang gugur, bulu rambut, bulu roma kita yang gugur kerana mati yang dah lama, perkenankan olehmu bagi melentangkan atas Tuhan yang Rahman. Maka hari ini kamu diperkenankan kumpul semua balik. Ni hari kiamat nah. Kita diseru untuk kembali kepada Allah. Seperti mana firman-Nya, wa'uridu ala rabbika saffa. Apa sambungan dia? Wa'uridu ala rabbika saffa. Sambungan dia, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Betul tak? Tak berbunyi pun. Bal za'amtum. Sambung sikit lagi. Alla naj'ala lakum mau'ida. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Dia tak sikit. Lepas tu dia letak titik-titik. Kan? Pasal apa? Dia tahu kita semua boleh hafal dah. Lepas tu dia tak sampai habis. Kan? Surah Kahfi kan kita selalu bawa pada malam Jumaat, ataupun pagi Jumaat, ataupun petang sebelum Jumaat. Yang mana ayat ni, wa'uridu ala saffa. Wa'uridu ala rabbika saffa. Katanya akan dilentangkan pada hari kiamat nanti kepada mereka itu oleh Tuhan mereka, hal keadaan mereka itu saffa. Kita akan hadir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan saf, bersaf-saf, berbaris-baris. Kita akan hadir untuk apa? Untuk urid, untuk diletangkan amalan, untuk dibacakan amalan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah. Macam mana kami buat hampa waktu dulu-dulu. Macam mana dia buat kita di dunia ni. Tang mana kita punya lalat ada, bangkit ada tahu. Awwala marrah ni macam mana yang sebelumnya. Kita bangkit menghadap dengan Allah untuk diurid, untuk dibentangkan amalan kita dengan keadaan fizikal. Itu yang dipanggil segala bulu, segala tulang, segala kulit yang ada bercantum, bercantum balik. Dipanggil lalu dihitung pahalanya dan juga dosanya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan ada juga sesetengah lagi penyayang ni nak azab kita kot pada hari yang dijanjikan. Bila dia ada rasa ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka ketika ini Allah Ta'ala pun bercerita tentang kiamat di dalam surah Al-Kahfi. Ni ayat yang ke-48. Kalau kita baca, sebelum dia cerita tentang pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir, diceritakan tentang dua orang pemuda yang bertengkar, kan? Seorang kaya, seorang miskin. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita, kekayaan kamu janganlah kamu anggap kamu boleh bawa dia pergi ke akhirat, tetapi kamu boleh tukarkan ke mana hayat kamu hari ini. Kita boleh tukarkan harta kita hari ini dengan mata wang akhirat melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Saya ingat saya nak perabi hari ni, tapi tak boleh. Tak boleh perabi, no? Perumpamaan manusia ni kalau keluar daripada sembahyang raya, dia bagi kita. Fikirlah macam ni lah. Keluarnya kita daripada kubur pakai pakaian putih, sebaik-baik pakaian ialah pakaian berwarna putih. Di sembahyang raya pakai putih, cantik sangat. Tetapi pada waktu pagi kan, waktu duha kan, dikerjakan solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Ada orang yang tak ada ilmu, dia masuk masjid, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas sunat tahiyatul masjid, dia sembahyang sunat duha. Tak payah dah sembahyang sunat duha. Walaupun dia istiqamah duha, dia tak boleh sembahyang duha lagi. Tunggu sampai selesai sembahyang raya tu.
Raikan sembahyang raya. Pasal apa? Dalam sembahyang raya tu dah dapat duha. Tapi dia tak ada ilmu. Nah, dia masuk dia buat 2 rakaat. 2 rakaat solat apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Habis solat sunat tahiyatul masjid, dia bangkit pula. Duk melengung saja je. Padahal bertakbir raya no. Dia bangkit pula buat sunat duha. Alang-alang duk tunggu. Ni ada 15 minit lagi. Bangkit pula buat sembahyang duha. Orang itu orang tak ada ilmu. Rasulullah pernah menegur orang yang sedemikian. Sepatutnya dia duduk dan terus bertakbir. Ikut Bilal yang sedang membaca takbir. Okey, lepas sembahyang raya tu, dah bangkit lagi buat duha. Maka dengar dulu khutbah. Kan selepas khutbah tu, kalau nak buat duha time orang balik tu bolehlah nak buat. Dan ada orang yang tak ada ilmu lagi sedih. Dia masuk dalam masjid, dia sembang dulu. Dia sembang, dia cerita pasal kuih raya dia. Pergilah dia rumah tak lagi. Lepas sembahyang pergi rumah dah. Hang siapa balik? Anak-anak balik semua. Aku siapa pun tak balik. Tak ada siapa nak. Apa lagi hang rumah aku? Sekejap aku nak sunat tahiyatul masjid habis. Dan luput. Sembang dunia banyak sangat. Meluputkan. Kata daripada kejahilan itu. Maka tak membuahkan hasil ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata lagi. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar daripada sembahyang, itu setengahnya berjalan, setengahnya berkenderaan, maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Demikian juga setengahnya berkenderaan dan setengahnya berjalan dan setengahnya mengesot atas sekira-kira amal mereka itu. Dia nak amal ni, hukamah dia ni nak cerita kita ni jangan pandang sesuatu pemandangan dengan pandangan mata. Tetapi pandanglah dengan pandangan mata hati. Tengok orang keluar dalam masjid, ada yang jalan kaki. Ada yang naik kenderaan laju, ada naik kenderaan mewah, ada yang kayuh basikal, ada naik motor sampai 3-4 orang dia isi atas motor tu. Nah, ada yang kenderaan tu dia seorang-seorang, ada yang kenderaan lawa, mahal. Berbeza-beza maksud ada yang berjalan. Hari ni kalau yang berjalan tu bangla je. Ni kalau kena berjalan muka tak berapa mana, kecuali rumah dia dekat. Nah, sebenarnya berjalan kaki ke tempat solat itu sunnah Nabi. Nabi akan berjalan ke Melapi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Jadi kata hukama, ambil iktibar pada pandangan mata kamu. Tengok ada kata, ada orang yang naik kenderaan bagus, yang mahal, fikir orang ni amalan banyak. Untuk bangkit di akhirat nanti kita akan ada yang siap bangkit daripada kubur. Ada dah kenderaan yang sedang menanti. Ada driver duduk tunggu. Masuk saja terus ke mauqif. Mauqif dia apa? Tempat kita berhenti. Padang mahsyar. Dan ada juga yang kenderaan tak berapa mewah. Nah, yang tu kena drive sendiri, bawa sendiri, tak ada pemandu. Jadilah ini ada kereta. Ada juga kenderaan tapi tak mewah pun, buruk, janji boleh bergolek. Ada juga kenderaan tapi bukan kereta, motor, 2 biji tayar, alhamdulillah. Ada juga kenderaan tapi basikal, jadilah dapat kaya basikal pun lah. Habis di dunia tak kerti naik basikal, di sana pandai. Perumpamaan. Dan ada yang berjalan kaki. Ada yang berjalan kaki. Ada yang mengisut, ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan muka, ada yang berjalan dengan kemaluan. Keadaan manusia ketika mana dihambat menuju ke mauqif, iaitu padang mahsyar nanti. Jadi kita tengok dia kata, hampa tengoklah dengan pandangan mata hati. Berfikirlah, barulah kita tak ada masa nak fikir benda-benda tak elok. Benda-benda yang buruk. Tengok ada orang ni pakai cantik, ni pakai tak apa elok, ni tak salin pun baju raya. Tak beli pun kawan ni. Pakai baju lama buruk pun. Ni baju ni hari-hari dia pakai. Dia tak ada baju, orang miskin. Kita buat perbandingan apa yang kita pandang itu, ambillah satu ibrah, satu pelajaran yang boleh kita ambil.
setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya, setengahnya di dalam naung, setengahnya berada di dalam panah. Ada yang sembahyang di padang panah, ada yang duduk dalam, kami duduk dalam aircon. Maka ingatkan olehmu akan padang mahsyar dan bersalah-salahan hal manusia padanya. Setengahnya putih muka, setengahnya hitam mukanya, setengahnya di bawah naungan arash, setengahnya dalam panas matahari yang mengalir peluhnya sampai meleleh-leleh peluh dia. Kan? Kita ingat kalau setiap kali sembahyang raya, Allah Ta'ala biasanya turunkan hujan. Hujan rahmat. Duduk sembahyang, ada rintik-rintik hujan. Rahmat diturunkan pada pagi Syawal, waktu mana kita menunaikan solat Aidil Adha atau Aidil Fitri. Dan apabila engkau lihat manusia, setengahnya di dalam keadaan terkejut dan kesusahan, setengahnya di dalam aman dan kesukaan, maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat segala anbiya dan aulia dalam kesukaan, dan orang yang asqiya ni orang yang jahat, orang yang celaka. Ini orang yang celaka dalam terkejut pada huru hara kiamat. Nauzubillah, minta lindung daripada Allah, daripada kita tergolong dalam orang yang berada dalam asqiya. Jadi kita berhenti setakat itu, kita akan sambung bulan depan. Dan apabila engkau lihat pada panji-panji sultan, ni siapa yang pernah duduk sembahyang raya dengan sultan? Siapa lah nak main kat sultan kita? Sultan tak pernah sembahyang raya, dia bertemu pun tak pernah singgah pun. Dia pergi masjid negara lah kan, dia tak malu dekat kita. Kalau dia main susah, baru ni dia bukan raja pun, gubernur. Bukan nak mengatakan gubernur saja nak ada. Dia pergi sembahyang di Masjid Batam. Okey, dia punya PA telefon abang 6 soft maklumat. Baru orang awam boleh duduk. Leceh tak? Ya, leceh sangat lah tu. Leceh sangat lah. Menyusahkan 6 soft pada kita ni. Punya merebut duduk soal depan. Kan? Lepas tu jemaah-jemaah yang ada, kita kami tak payah sembahyang masjid matang ini. Pasal 6 soft kena dikosongkan untuk div terhormat. Tahu gubernur? Bukan raja kau. Kalau raja aku tak tahu macam mana. Lagi susah sebenarnya. Tak apa, raja tak main kat kita pun tak apa. Kita ada Malikul Qudus, raja sekalian manusia. Dah cukup. Dah cukup boleh duduk soal depan. Kan? Kena angin debu-debu tu. Sukalah. Okey, baik. Selesai dulu. Apa dia? Dah. Okey, dia kalau nak makan dia nanti order je. Dia nak makan apa, nak makan apa. Untuk perbelanjaan makan dia pun 30,000, 20,000 makan sekali makan. Alhamdulillah kita tak ada. Tak payah jadi raja, tak payah jadi gubernur. Tak payah jadi menteri, jadilah lagu kita ni sudah. Ada? Tentu kena abang dia. Jangan duk main. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan ke nak bertanya? Tak banyak cerita ni, dia tanya, dia cerita pasal raya. Raya ni kita rasa alim dah pasal apa raya. Punya raya dari kecil. Ya, silakan. Ya. Okey. Baik, terima kasih pada soalan. Kak Intan tanya, orang-orang kafir mereka khalidina fiha abada. Kata Allah, mereka kekal di dalam neraka abada selama-lamanya. Bagaimana orang munafik pula? Orang munafik ini dia Islam. Islam ada pada diri dia kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terkadang dia mungkin berselawat, terkadang dia mungkin bertasbih, berzikir. Hal keadaan dia munafik.
Dan barang siapa yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun sebesar zarah akan dimasukkan ke dalam surga selepas dia melalui tempoh azab daripada dosa yang dia pernah buat. Jadi bermakna kalau orang Islam walaupun dia munafik, lepas habis dia diazab untuk tempoh berapa ratus ribu tahun dan akhirnya dia akan kembali ke surga. Allah tu pengasih dan penyayang. Cuma munafik ni dia akan disiksa terlebih dahulu. Macam orang yang baik pun buat, jahat pun buat. Dalam masa yang sama dia ada dua-dua benda. Saya bagi contoh kita. Kita ni nak kata baik sangat pun tak baik kan. Nak kata jahat sangat pun tak jahat. Tapi ada tengah-tengah. Di akhirat nanti dia tak ada tengah. Aku surga pun aku tak mau masuk. Pasal aku tak baik sangat. Neraka lagi lah aku tak mau masuk. Aku bukan jahat sangat. Lepas tu aku nak dua sederhana ada tengah. Tak ada. Pertama ke surga ataupun ke neraka. Jadi diazab terlebih dahulu. Sampai habis tempoh dia. Macam orang masuk penjara lah habis tempoh beberapa tahun. Baru dikeluarkan. Suci daripada segala dosa. Itu yang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin cerita. Dia akan dimandikan dengan satu mandian dinamakan Baharul Hayat. Iaitu air laut kehidupan. Orang yang dah mati yang dikeluarkan di dalam neraka ni dia pun nak kata mati pun tidak, nak kata hidup pun tidak. Macam bangkai, busuknya. Mereka akan dimandikan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di antara ahli-ahli surga insya-Allah taala. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nak tanya macam kadang-kadang kita ditimpa ujian. Sebelum kita redha tu hati kita macam macamlah gundah gulana, kita ada rasa macam tak seronok, macam kita macam-macam fikirlah, tapi adakah kita berdosa? Lepas tu baru kita rasa kita redha lah. Contohnya kalau kita tempat macam suami kan ada ujian macam-macam. Tapi kita macam tak seronok, tapi kita tahu yang sebagai ujian, tapi kita macam kita keset dululah, lepas tu baru kita redha. Adakah yang tu dosa Ustazah? Okey. Sahabat kita bertanya. Kita ni bila menerima ujian sebagai manusia yang normal, bila dia terima ujian, mana ada seronok aku dapat ujian, mana ada? Tidak. Kita sakit kan? Ujian tu sesuatu yang sakit. Sama ada sakit fizikal atau sakit rohani. Sakit mental kita sakit. Kok mana pun kita sakit. Adakah berdosa? Tanya sahabat kita ni. Apabila kita merasa sakit, bila kita sakit biasanya akan terzahir melalui bibir, mulut, mengungut awak lah jadi macam tu. Aku dalam duk kata, tengok-tengok kena juga. Dalam duk jaga tapi kena juga. Adakah rungutan itu satu dosa? Tidak. Sebagai manusia biasa, kita tidaklah dinamakan berdosa apabila kita menangisi satu-satu ujian yang datang. Dan kemudian kita ada satu perisai. Apa dia? Sabar. Sabar itulah yang nak bujuk hati kita untuk redha. Susah, nak bagi aku derita, nak bagi aku kecewa. Ada pasal ya Allah, aku minta kekuatan daripadamu. Berilah kekuatan dalam diriku. Redalah pada setiap ujianmu. Tak salah kalau kita bersedih pada awalnya. Macam kita diuji dengan kematian. Orang yang paling kita sayang mati meninggalkan kita. Tak salah untuk kita menangis tentang pemergiannya. Bukan tanda kita tak redha dan kita tak sabar, tapi menangisi atas kehilangan. Begitu juga dengan kesakitan. Punya makan segala jenis ubat tapi dah nak sakit. Nak buat macam mana? Ubat mahal ikut. Ya, tapi dah nak sakit. Nak buat macam mana? Aku pakai ubat paling mahal di dunia. Tapi dah nak sakit. Apalah punya penyakit ni nak main kat aku. Dan Allah Ta'ala pilih. Itulah maka dengan ilmu sabar akan hadirnya satu perasaan redha. Adakah berdosa?
pada awal tu kita busy, kita mengut tak, tak berdosa. Bagaimana? Okey nak? Okey. Ya, Kak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dia? Baitul Mal? Ibnu Umar, okey. Okey. Ayo. Okey. Ya, ya. Ya, baik-baik. Terima kasih lah berkenaan dengan solat jamak qasar. Lepas solat qasar saya ada pertanyaan. Islam. Maka dengan sebab itu diharuskan mereka qasarkan solat kerana dalam Azerbaijan waktu dia sampai, Ibn Umar sampai tu, Azerbaijan adalah satu negara yang sedang berperang. Sedang berperang. Dia bawa Islam. Mana dengan orang berperang dengan Islam yang dia sebarkan. Keadaan ketika itu tidak mengizinkan dia untuk bersolat tamam. Nak bersolat tamam. Jadi dengan sebab itu diharuskan untuk dia qasar. Macam kita, bukan kita dakwah, kita makan angin. Kita pergi makan angin. Sebab tu kita ada had dia. Ulama fuqaha menggariskan hak untuk kita, had untuk kita adalah 3 hari sahaja untuk bersolat qasar ataupun jamak. Tetapi diharuskan kalau kita melanjutkan perjalanan. Contoh dia, mai hari ketiga ni kita duduk di Melaka. Hari keempat Nabi pula pindah rumah anak ke Johor. Pergi pula ke Johor. Jadi dia boleh tempoh dia berlanjutan lagi. Kemudian daripada Johor tu nak balik Pulau Pinang, tiket pula tak ada. Tiket tak ada. Boleh lagi. Lebih daripada 12 hari. Tapi kalau memang niat daripada rumah nak pergi duduk bawah seminggu, tak boleh terus. Boleh buat waktu pergi dengan waktu balik sahaja. Duduk sana tak boleh. Pasal kita dah niat dari rumah nak pergi duduk seminggu. Faham tak? Terima kasih. Terima kasih Kak Farida. Okey. Ada soalan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Ya. Berjamaah. Duduk saja. Tempat solat ada, wuduk ada. Kita nak buat tamam lah. Ya,
masjid susah. Kan nak cari uduk, tempat uduk susah. Dah ni R&R banyak. Buat biasalah. Itu pendapat dia. Nah itu pendapat dia. Dia boleh buat biasa. Dan orang yang nak buat jamak, dia buat jamak. Jangan kutuk orang. Ikanlah kedua-duanya. Okey no? Sama-sama kasih. Okey Bella. Sudah lunas. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan diri saya. InsyaAllah esok kita bersama ilmu Muhammadiyah di surau Seri Delima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wahsyurna bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti mana kehidupan para alim ulama dan matikanlah kami seperti mana kematian para syuhada dan himpunkanlah kami di mahsyar nanti bersama dengan para wali Allah dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan para anbiya dan juga para rasul. Ya Allah, hidupkan kami dan matikan kami dalam beriman. Terimalah keimanan kami, amalan soleh kami serta anak-anak kami. Jadikanlah ahli keluarga kami orang-orang yang beriman. Hidup matikanlah kami dalam beriman. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi dengan keimanan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Ya baik, semoga kita sambung. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum.